عليهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واهدنا بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu sirrah. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Situ. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Dan setengah daripada yang menunjukkan akan dikau atas wujud qahrinya subhanahu wa ta'ala bagi segala hambanya, bahawa didinding akan dikau daripadanya dengan yang tiada wujud sertanya pada hakikat, iaitu wujudul akwan yang bersifat dengan adamiyah. Dan setengah daripada yang menunjukkan atas wujud sifat qahrinya, iaitu sifat kekerasan dan keagungan kekerasan Allah Ta'ala yang maha besar bagi segala hambanya, yang ditunjukkan bagi hamba dia bahawa apa? An hajabaka, bahawa mendinding ia akan dikau, dindingnya akan dikau daripadanya, tapi dinding tu dengan yang tiada wujud sertanya, bima mimma laisa bimawjudin ma'ahu, pada barang yang tidak maujud pada hakikat. Iaitulah yang dikatakan tiada maujud pada hakikat ialah wujudul akwan, ya, segala wujud segala makhluk yang bersifat dengan adamiyah. Ini setengah apa ni? Setengah daripada Tuhan menayangkan sifat qahar dia, sifat kekerasan dan kekuasaan besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat apa yang dia nak buat, ya, dia boleh lakukan apa yang dia kehendaki. Di sini perkara yang menunjukkan setengah daripada dia menghijab, maknanya dengan barang yang tidak ada pada hakikat. Sebab makhluk yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah lalu dibahas ialah perasaan. Kita terhijab daripada memandang kuasa besar Allah Taala. Sebab apa? Sebab kita dah nampak kita ada kuasa, ya. Kita terhijab daripada memandang kehebatan Allah Taala sebab kita rasa-rasa macam kita ni hebat, ya. Kita terhijab daripada memandang keagungan Tuhan yang maha dahsyat sebab kita perasan macam kita ni agung besar, ya. Dan kita terhijab daripada memandang wujudillah yang hakiki sebab kita menyangka bahawasanya makhluk ini wujud pada hakikatnya. Ini semua dipanggil wahmun, ya, dipanggil waham. Fahdadafa anhum bi syai'in laisa bimawjudin wa huwal al-wahm wal wahmu amrun adamiyun. Mana terhijab daripada satu dengan Allah Ta'ala dengan sebab benda yang laisa bimawjud. Ini berita wujud diistilahkan pada ulama sufi bila dinisbahkan dengan wujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila dibanding dua kewujudan, wujud yang hakiki dengan wujud yang majaz sandar, wujud yang hakiki ialah wujud Allah Ta'ala,
Adapun wujud kita ni bukan wujud yang hakiki, ibarat bayang saja. Dipanggil wujud yang majaz. Ya, sebab ta'rif wujud yang hakiki ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Itu wujud yang hakiki. Maka lain daripada Allah Ta'ala tak ada mempunyai kewujudan yang sedemikian. Lain daripada Ta'ala tak ada wujud yang macam ni. Ada? Mana ada? Semua yang ada didahului oleh ketiadaan dan akhirnya akan bertembung dengan ini dikepit oleh dua ketiadaan. Ya, dipanggil dua adaman. Adamain, satu dipanggil adamus sabiq lil wujud, satu lagi dipanggil adamul lahiq lil wujud. Adaman ketiadaan pertama dipanggil adam sabiq lil wujud. Ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan sesuatu benda. Contohnya kita sendiri. Ya, kita ambil misal yang dekat sebab Quran sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu fikirkan? Pada diri kita contoh yang terdekat. Jadi kewujudan diri kita ini, adakah ianya didahului oleh ketiadaan? Jawabnya didahului oleh ketiadaan. Asalnya tiada. Kemudian adakah wujud kita ni berpanjangan tidak bertemu dengan ketiadaan? Jawabnya tidak, dia akan bertemu dengan ketiadaan. Jadi ketiadaan ada dua. Satu ketiadaan yang mendahului bagi wujud, dan satu lagi ketiadaan yang akan menghubungi. Ya, apa dia ketiadaan yang akan menghubungi? Ail maut. Kematian datang, dia akan menghubungi akan kewujudan kita, bahawasanya padam kewujudan kita itu, musnah. Ya, jadi ada dua, satu ketiadaan yang mendahului, satu lagi ketiadaan yang menghubungi. Jadi kita dikepit oleh dua ketiadaan. Asal tiada, akhirnya tiada. Maka ini tidak berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudan Allah Taala tidak pernah tiada. Dia qidam, sedia. Ya. Zat Allah Taala bersifat dengan qidam, itu yang kita mengaji dalam sifat 20. Dengan qidam, maka dia dinamakan qadim. Allah Ta'ala tu qadimun. Apa makna qadim? Zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam, itu dipanggil qadim. Kemudian zat Allah Ta'ala dia tidak akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan. Bermakna Allah Ta'ala tidak akan fana. Ya, zat yang tidak akan fana, yang tidak akan musnah, maka dia bersifat dengan baqa. Ya, yang bersifat dengan baqa dipanggil baqi, mana zat lama-lama. Maka zat yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan, inilah dipanggil wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada suatu pun yang bersifat demikian melainkan Allah Ta'ala. Ya, melainkan Allah Ta'ala. Jadi yang wujud sebenar-benar wujud ialah dia. Ada pun makhluk, wujud dia asal tiada. Kemudian akan bertemu balik dengan ketiadaan. Ya. Likulli syai'in ajal. Tiap-tiap satu ada tempohan akhir dia. Ya, semua makhluk ada tempohan akhir dia. Sama ada yang berakal atau yang tidak berakal dan seterusnya. Jadi kewujudan bila dibanding wujud yang hakiki Allah Ta'ala dengan kewujudan makhluk yang majaz, sandar dia nama, maka hilang, lenyap wujud makhluk, ya, yang timbul yang wujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dikatakan makhluk ni dikata adaman. Ya, adam makna ketiadaan dengan nisbah bila diadu dipandang dengan kewujudan Allah. Satu. Atau disebut dengan wujud yang hakiki ialah wujud di atas jalan istiqlal. Wujud atas jalan terasing. Apa makna wujud terasing? Makna keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak bersangkut paut dengan sesiapa. Dia tidak memerlukan fa'il penjadi sebab dia sedia. Ya, dan tidak ada satu yang boleh membinasakan wujud dia sebab dia baqa, dia kekal. Ya, wujud yang tidak bergantung dengan sesiapa, kewujudan yang tidak memerlukan kepada siapa,
yang tidak bersandar kepada sesiapa, itu adalah wujud yang hakiki, iaitu wujudullah Ta'ala. Segala makhluk, termasuklah kita, wujud kita adalah wujud yang dipanggil muqayyad, yang berkait. Dia bukan istiqlal, bukan dia berasing, bukan mutlak, tapi dia muqayyad, dia berkait. Ya. Wujud Allah Ta'ala dipanggil mutlak. Wujud kita dipanggil muqayyad, wujud yang berkait. Nah, ada kita, siapa jadikan Allah Ta'ala. Mati kita dengan Tuhan, rezeki kita dengan Tuhan, gerak kita semua dengan dia. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Itu nas Quran. Sama ada kita dapat memandang atau belum lagi, tu tuan-tuan semak baliklah. Allah Ta'ala dah jelas dalam Quran. Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Memandang, melihat, berjalan, bergerak, duduk, baring, jalan. Semua perbuatan. Siapa jadikan? Dia. Sudah nampak atau perasan belum? Wallahu a'lam. Berbahagialah mereka yang perasan dan merasakan dia digerakkan oleh Allah. Ya, maka dia akan tajalli makrifat Tuhan jelas. Tapi kalau sekira ni tak perasan, dia rasan, ana lah gerak, ana lah, itu habis. Orang dipanggil mahjub. Dia terhijab dengan benda yang tak ada. Apa benda tak ada? Dia pandang dia sendiri. Bila dibanding dengan tenggelam kewujudan makhluk. Itu maksud ini. Ini dikatakan mimma yadullu ala wujudil qahri. Setengah daripada kewujudan tanda dalil yang menunjuk atas wujud kekerasan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dia boleh tutup kita tadi, tak nampak dia. Dia boleh tutup dengan apa? Benda yang tak ada. Dengan apa? Sebab kita apa? Terpengaruh, termakan racun wahmun. Ya, racun waham. Apa waham? Kita perasan-perasan macam kita ni boleh memberi manfaat. Kita perasan-perasan macam kita ni boleh menentu. Ya, kita boleh menentu ke tuan? Kalau kita boleh tentu, tak ada orang mati tuan. Siapa nak mati? Ha? Seorang tak nak mati kan? Qul innal maut tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Quran jelaskan perangai manusia. Qul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, innal mautal ladzi tafirruna min. Sungguhnya kematian yang kamu nak lari daripada dia. Mana sifat manusia apa? Dia nak lari kan? Kalau boleh dia tak nak mati. Ya? Terutama orang you ni nampak macam nak mati. Mana ada? Jangan sebut. Kan petang malaikat mau datang, jalan kau. Ya, mana ni? Cukup takut sebut mati. Sebab apa? Bila mati saja, luput nikmat duniawi yang dia rasa itulah nikmat paling besar. Sebab dia buta dengan nikmat yang paling besar ada di sisi Allah Ta'ala. Ya, dia nampak nikmat dunia yang sikit, ini tak ada harga, ni dia nampak besar. Sebab apa? Dia buta. Dia tak kenal Al-Quran. Bahkan Quran tidak pernah menyebut nikmat dunia ni besar. Quran tak pernah sebut. Dalam hadis sahih tak ada satu lapas hadis pun menceritakan nikmat dunia ni hebat, tak ada. Semua dia kata mata'un qalil samanan qalila, benda yang sedikit. Itu maknanya. Kita kenapa? Oleh kerana dia tak kenal nikmat besar, dia puja yang nikmat dunia. Dia takut. Ya. Itu Quran gambarkan. Katakan ya Muhammad SAW bahawa mati yang mana kamu nak lari daripada dia. Tapi tak boleh lari kan. Dia tetap sampai ajal iza aja. Ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai tempuhan ajal dia, dia takkan lambat, takkan cepat. Cepat dia dan itu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang masyhur kan. Seorang yang mana dalam majlis Nabi Sulaiman alaihissalam, malaikat maut nak mengambil nyawa ni. Tapi dari segi jarak geografi jauh. Tempat dia ni, ajal dia di rumah dia. Dia duduk jauh dalam majlis Nabi Sulaiman. Nak mati tak berapa saat lagi ni. Jadi malaikat, wah, macam mana ni Sebab mati dia tepat tuan-tuan. Masa, waktu, tempat dia tak akan berganjak. Dia tepat. Jadi Allah SWT yang maha kuasa, maha segala-galanya, membuatkan sebab yang terlalu mudah aja. Tuan bukakan hijab, ya, bukakan hijab, dia nampak muka malaikat maut. Ya Allah, dia pergi jumpa Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, hantar aku cepat balik ke kampungku. Takut.
Nabi Sulaiman putuskan angin, sap, kejap yang baik. Elok dia sampai rumah dia, pap, malaikat pun tarik, habis terus. Dengan tidak ada terlewat ataupun tercepat, walau sesaat pun. Tepat. Itu maknanya. Ya. Jadi maknanya, kalau mati itu, manusia boleh taksiskan, dia tak nak. Lama tak mati kan. Ya. Perangai manusia tak nak mati. Tapi dia boleh tentu tak? Menentukan bahawa takkan mati. Boleh? Tak boleh. Ya. Kalau kita boleh menentu, kita kata kita tak nak sakit. Boleh? Tak boleh. Hospital lagi besar. Doktor lagi ramai. Ya. Kita tentukanlah diri kita. Saya tak nak susah, tak nak sakit, tak nak semua-semua. Ataupun tak nak beresiko dalam hidup. Boleh? Tak boleh. Sampai masa jalan. Sampai ketetapan Tuhan dia akan berlaku. Itu menandakan kita tak boleh menentu. Hakikat mentaksis ialah dia. Tapi perasaan kita, ana lah, ini ana, ini ana. Ini dia panggil apa ni? Hijab. Bila kita memerhati soalan kita yang mengolah, kita yang mentaksis, ini dipanggil hijab. Padahal benda itu tak ada. Hakikat ialah disebut dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Taala itu saja berlaku. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah takkan berlaku. Bermakna semua yang kita lihat berlakunya satu keadaan kepada satu keadaan, satu perubahan pada satu perubahan pada diri kita, suasana sekeliling, ya, dalam sekalian alam sejagat, itu menunjukkan ya wujudnya al-iradah, sifat penentuan kehendak daripada Allah Taala. Kehendak dia yang berlaku. Tapi makna waham ni perasan. Di perasan-perasan macam dia yang boleh mengolah. Ini dia panggil hijab. Padahal benda tu tak ada. Dia Tuhan hijabkan dengan benda laisa bimaujudin. Yang hakikat dia tak ada. Ini setengah daripada apa? Qahrillah. Ya, kehaibatan dan kekerasan Allah Taala yang maha dahsyat. Ya, tak payah pakai dinding dan kita nak dinding nampak ni kan dia tak ada. Nisbah wujudan kita dengan Allah Taala dipanggil wujud yang majaz, ya. Dan sebenarnya telah diketahui bahawa Allah Taala itu yang menjadikan tiap-tiap suatu. Jadikan makna apa? Mengeluarkan, ya, min haizil adam ila haizil wujud. Mengeluarkan daripada halaman tiada kepada ada. Memindahkan daripada tak ada kepada ada. Itu adalah urusan Allah Taala. Ya, yuhyi wa yumit. Yuhyi dia menghidupkan, wa yumit dia mematikan. Maka sekalian itu daripadanya, daripada Ta'ala. Semua daripada dia. Lum min indillah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu daripada dia. Orang yang boleh memandang dengan mata kacamata iman yang sempurna. Daripada dia, dia nampak semua. Ya. Itu sebab kalau dalam kitab pembahasan Maratibus Sab'ah, martabat 7, sebenarnya dia membahas pandangan musyahadah para arif billah. Satu peringkat, 7 peringkat. Ya, supaya apa? Dia nak menampakkan lagi kebesaran, keagungan Allah Taala yang maha dahsyat mana. Sebab gagal kita memandang kebesaran Tuhan, maka jiwa kita akan jadi jiwa yang amat bahagia. Kalau kita panggil body kita ni tak ada antibody. Dia kena sikit dia semua, kena sikit demam, sikit dia tak ada ketahanan. Ya, ketahanan jiwa tak ada. Ketahanan yang paling kuat bila jiwa yang sentiasa menghadap ke hadirat Allah Taala. Ya, sentiasa dia mengingati, memandang, merasakan kebesaran Taala, maka jiwa ini jiwa iblis tak boleh kacau. Ya, sebab iblis dah bersumpah la aghwiyannakum. Ya, bila mana Allah Taala suruh iblis sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal, dia enggan, lalu Allah Taala cop dia sebagai orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan dah templak dia minta pada Tuhan supaya umur dia sampai akhir umur dia, maka diluruskan. Di antara sumpah jahat dia apa? La aghwiyannakum, aku nak sesatkan mereka. La aghwiyannahum ajmain, sekaliannya. Illa ibad min ibadikal mukhlasin, melainkan hamba kamu yang ikhlas. Bermakna hamba yang ikhlas, syaitan tak ada masuk.
Iblis tak boleh tempuh. Pum, tombang dia. Apa makna ikhlas? Ikhlas pada pandangan sufiah yang sebenar-benar ialah tiada pandangan makhluk dalam batin hati dia. Kosong. Ya, yang dipandang ialah keberadaan Allah. Dalam kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Hasbi Rabbi ja'alallah ma fi qalbi. Baik. Hasbi Rabbi, cukup akan daku Allah Taala. Kemudian ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam batin hatiku melainkan Allah Taala, melainkan syuhud dan memandang kebesaran Tuhan. Itu maksudnya. Batin yang betul-betul bersih, tak ada yang lain dipandang, maka dipandang ke hadrat Tuhan saja. Batin jadi syaitan tak boleh masuk. Ditombang. Ya, dia tak diterbakar dia. Sebab itu kita bersihkan. Ghayyib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillah ilaik. Lenyapkan pandangan makhluk kepada kamu, ya, gantikan apa? Dengan pandangan Allah kepada kamu. Itu kita gantikan itu. Dan sebenarnya telah diketahui bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan tiap-tiap sesuatu. Semua dia yang menjadikan. Ya, tak ada satu yang terlepas daripada ta'aluk kudrat dan iradat. Sebab itu kita mengaji dalam Usuluddin, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Kudrat dan iradat bertakluk, mana bertakluk? Peranan, tugas. Ya, kepada semua mumkinat, semua makhluk, semua khalaik. Ta'aluk iradat apa? At-taksis. Mana sebelum ada makhluk, azali itu ada taksis, dah siap. Ya, sampai masa ditaksis iradat, ya, kudrat pun mengadakan. Allah Ta'ala nak menjadikan seorang insan, nama dia sekian, tempat dia sekian, ya. Maka sampai je masa kudrat menjadikan. Bermakna apa? Penentuan kewujudan makhluk adalah dalam taksis iradat, dan kewujudan ini tadi adalah hasil daripada ciptaan zat yang bersifat dengan kudrah. Ya, yang menentu ialah zat yang bersifat dengan iradah, dan yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada ialah zat. Jadi semua terbingkung dalam genggaman kuasa besar Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya, jadi maknanya kita dari dia, minallah, kemudian menuju ke mana? Kepada dia. Sebab apabila kena apa-apa saja dalam bentuk penghafusan, dipanggil musibah, masaib. Ya. Iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apabila kena saja kamu satu musibah. Tapi orang Melayu musibah dia kira mati je. Kalau kita kata anak saya insiden lah, kita kata inna lillahi. Dia tak mati lagi. Dia pengsan aja. Dia tak faham tu musibah lah. Ya. Duduk mati api kan, gelap, blackout pun musibah juga. Orang perempuan tengah basuh pinggan mangkuk, pam jatuh lah, pecah dia punya sudu, pecah dia punya apa? Pinggan dia, itu musibah juga. Ya, bila pecah dia pam tu baca inna lillahi wa inna ilaihi. Engkau ni inna lillahi, pinggan pecah pun inna lillahi juga. Ya, di kulli syai'in ajal, semua ada ajal kan. Dia pecah tu sunat. Ini menggambarkan apa ni? Sir rahsia bahawa kita kena ikat kita dalam semua keadaan berlaku. Apa berlaku kembali kat dia balik. Apa berlaku kembali sebab dia punya. Pulangkan balik kepada dia. Kembali lillah. Sungguhnya kita ni lillah, ay milkun lillah. Milik bagi Ta'ala. Wa inna, dan kita semua ni ilaihi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Ya, tunggu masa. Ya, tunggu masa je. Cepat dengan lambat dia. Tu je kan. Kan bukan lambat now pun. Ya, suku hari akhirat pun tak ada kita duduk atas dunia kan. Satu hari akhirat berapa tahun dunia? 1000 tahun. Alfasanatim mimma ta'udun. 1000 tahun yang kita kira dunia, akhirat bersari. Ada orang hidup setengah hari akhirat 500 tahun, tak ada. Ada hidup 250 tahun suku hari akhirat, tak ada. Ada hidup 1/8, 125 tahun, ada? Tak ada. 125 tahun, tak ada. Kalau ada 100 pun kata, wah panjang non, ni tak mati-mati. Jadi maknanya, orang pun pelik, dah 100 tahun tak mati-mati. Maknanya nak cari 1/8 hari akhirat pun tak ada. Sikit sangat. Ya, jangka masa dunia ni sikit sangat sebenarnya. Sebab tu Nabi bayangkan, an-nas niyam iza matu intabahu. Manusia pada hakikat duduk di dunia ni niam, macam orang tidur ni. Iza matu, bila dia mati, intabahu, baru dia sadar. Ya, orang tidur mana dia lama kan?
Habis-habis kau dapat dah tua ni lagi kan, 3-4 jam dah sadar. Sekejap dah sadar. Di mana bang, jangka masa pendek tidur di mana. Begitulah keadaan kita. Iza matu, bila dia mati saja berpisah roh berjasad, intabahu, boleh sedar Allah dah habis. Segala-gala dah habis. Sama ada kesenangan dia pun selesai ataupun kesusahan dia pun atas dunia dah selesai. Start adab kehidupan yang sebenarnya. Ini besar. Kehidupan dan tidak ada kesudahan. Maka kalau bekal kita cukup, orang cerdik dia boleh adjust. Pendek aja. Dia berniaga tak sampai setengah hari. Untung dia, wah hebat tuan-tuan, bilion. Ini berniaga sampai 5 tahun. Untung 1,000 tak sampai. Ni main duk siling ni tuan. Ya, maknanya orang cerdik dia boleh mendapat makna keuntungan lumayan yang besar dalam masa singkat. Masa singkat dia boleh kaut keuntungan besar tu orang cerdik. Ya, sebab tu Nabi kata al-kayyis mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis orang yang pintar, yang cerdik, bijak, bistari maknanya. Siapa dia? Mandana nafsa, aidana ai hasaba. Mereka yang muhasabah diri dia. Tu orang cerdik. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia membuatkan persiapan lengkap untuk menghadap kematian. Itu orang cerdik. Ya. Sebab kita nak balik kan bukan lama sangat. Kalau dikata kita kekal atas dunia tu lain cerita. Sebab tu orang yang mengumpul benda yang nak ditinggal sehingga yang nak dibawa, ini manusia kurang akal. Dia kumpul benda nak tinggal, tapi dia kumpul dan sehingga tertinggal benda nak dibawa. Ya, sebab kita dalam kehidupan ada 3 benda besar. Yang pertama akal, yang kedua masa, yang ketiga tenaga. Ini 3 benda kita guna: tenaga, masa, fikiran. Bila tenaga, masa, fikiran, dia kumpul untuk mengumpul benda yang nak ditinggal. Siang, malam, pagi, petang, dia kejar, kumpul. Cukup dia kumpul, dia mengumpulkan benda ni sampai tergadai masa dia dengan Allah Ta'ala. Dah tak ada masa dengan Allah Ta'ala. Banyak dia foul dengan Tuhan. Dia langgar sana, dia langgar sini. Tiba-tiba kumpul, pap. Ya, masa dah pergi ke akhirnya tak ada masa dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba pap, ajar pun sampai. Benda dikumpul, orang lain selesaikan. Macam cerdik kan. Dia kumpul banyak kan. Baru nak ambil, pap, rumah besar dibuat kan. 5-6 juta. Baru siap aja. Qalu inna lillah. Wah, bini dia pun nikah lain. Sedap, orang lain. Kau melopong. Ya, melopong ni tuan, orang lain sapu. Yang dia pula masih dah guna tadi, amal dah tak dapat buat, tak sempat. Ya, biasa kan. Mai Syekh pergi kuliah. Syekh, anak tak sempat Syekh. Oh, dengan dunia kau sempat. 24 jam kau sempat. Dengan masa untuk mencari keridaan Tuhan bekal akhirat, tak ada masa. Ni orang tak ada adab dengan Tuhan. Tak ada adab. Kalau bahasa halus sikit, biadab ni. Dengan Tuhan tak ada masa. Nak pergi masjid, tak ada masa. Syekh, anak bukan tak nak pergi ni, tapi masa tak ada lah. Tu pembohong. Dia bohong ni kan. Dia membohong diri dia sendiri. Ya, benda yang besar tidak ditumpukan, benda yang kecil. Dia takut digigit oleh kerengga. Lalu dia pusing belakang, dia tak perasan belakang harimau besar lapar tengah tunggu dia. Cerdik kan? Tak cerdik. Ya, biar kita digigit kerengga sikit, teruskan jalan. Kalau kita patah belakang, harimau tunggu kita. Nak patah ke nak jalan? Jalanlah tuan-tuan, biar kena gigit sikit tak apa. Jadi kita selamat. Kalau kita gundur belakang, tak nak digigit oleh kerengga, kita pusing belakang, yang sambut kita harimau lagi berkita. Faham tu ya? Sikit untuk menempuh jalan Allah Ta'ala. Pusing yang menunggu kita besar apa? An-nar, neraka, na'udzubillah. Lagi besar. Ya, biar susah sikit tak apa. Jangan patah belakang lagi berat. Ya, yang menunggu tu lagi besar sana. Azab paling hebat, paling dahsyat di sana. Itu maknanya. Dan sebenarnya telah diketahui bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan tiap-tiap suatu semua dia punya. Maka sekalian itu daripadanya ada semua ni kepadanya, kembali balik kepada dia. Tak ada siapa boleh kecuali. Maka wujud tiap-tiap suatu itu dengan dia. Keberadaan manusia keluar daripada tiada, boleh menumpang sebentar di dunia, semua dengan dia. Ya, dan baginya adalah milik bagi dia. Sebab kita hakikat tidak memiliki. Ya, bahkan kita dimilik. Perasaan ni kita set betul dalam ke minda kita. Bahawa kita dimilik, bukan kita memilih. Ya, kita milik Allah Ta'ala.
Sebab tu Allah Ta'ala wajibkan kita menyebut sebanyak 17 kali. Kalau kita tak kasar sembahyang lah, ya, baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Ta'ala, Rabb, Tuhan sekalian alam. Apa makna alam? Ma siwallah. Yang lain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk dipanggil alam. Diambil dari kalimah istiqaq, dipanggil alamah. Kalau kita ngaji ilmu istiqaq, alam ni diambil kalimah alamah. Apa makna alamah? Tanda. Semua yang kita lihat, kiri kanan atau bawah, semua tanda. Tanda keberadaan Allah. Ya, sebab kita kata fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Firman Allah Ta'ala, di mana saja kamu berada, depan, belakang, kiri, kanan atau bawah, semua tu ialah wajhullah. Apa makna wajhullah? Syai'un yadullu ala wujudi. Semua tu menunjuk ke atas keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Jadi maknanya apa? Sekalian ni daripada dia dan kepada dia balik, kembali balik, ya, kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginya mana milik bagi Ta'ala. Lepas tu kita ikrar kan. Lepas tu mazhab kita Syafi'i wajib baca Fatihah. Ya, berdasarkan hadis sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, mana tidak ada sembahyang, mana tidak ada sembahyang yang sah. Ya, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul kitab dan surah Fatihah. Tak sah sembahyang. Tengok tu, Allah Ta'ala wajibkan. Ya, wajib 17 kali. Kena kita kena apa? Asap. Ya, kesedaran bahawa kita bukan kita memilih. Yang ada kat kita ni semua pinjaman saja. Ya. Jadi kalau orang bukan milik dia, dia rasa milik dia, perasan tu orang tak apa sedap. Orang kita tak apa sihat. Ya, dia bukan dia punya, tapi dia mengaku dia punya. Perasan-perasan macam dia punya. Pinjam, buat cara pinjam. Pertama bila pinjam, jaga hak orang. Ya, kemudian bila pulang kena macam tu juga. Jangan pulang tak ada masalah. Pinjam kenderaan orang, lepas tu pulang tayar pancit. Ya, langgar sana kempung dibuat dah. Ni marah tuan ni kan. Ya, kita datang baik, kita pulang pun mesti baik. Datang cantik, bersih, ya, atau fitrah, balik pun kena begitu juga. Kalau tidak, ada masalah besar. Ya. Kalau tidak, ada masalah besar. Innahu mayyati rabba mujriman bali annahu jahannam. Barang siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kotor, berkubang dia dengan mungkar maksiat, dan dia tidak mengambil kesempatan semasa umurnya untuk menyucikan kesilapan dia, dia leka je, maka disediakan balasan bagi jahannam wala ayazabillah. Habis. Jadi mana kesimpulan kita merasakan kita dimilik, bukan kita memilih. Itu cara kita untuk maknanya trend membersihkan jiwa kita tadi. Sertanya tidak ada satu pun Allah serta Ta'ala dalam mencipta segala-gala. Dia tunggal, ya, dengan keasaan dan penciptaan dia. Kerana bahawasanya sekalian itu ada pun ketiadaan. Macam mana nak serta dengan Tuhan? Ya, benda yang maujud dengan benda tak maujud, mana boleh serta? Nak serta mesti dia sama taraf. Ada baru dia serta. Sedangkan kita pada hakikat dibandingkan dengan kewujudan Tuhan, tenggelam kewujudan makhluk. Dan hamba itu didinding dengan dia daripada mengenal Allah Subhanahu Taala dengan benda yang adami. Itu dipanggil tadi setengah daripada mimma yadullu ila Subhanahu Taala. Setengah pada tanda kebesaran dan kekerasan Allah Taala yang maha dahsyat. Dia boleh dinding dengan benda yang tidak maujud pada hakikat. Dan telah muafakat segala arifin, segala orang yang arif, mana arifin, dan orang yang muhakkik, ya, yang mentahqiq ke dalam makrifat dia dengan Allah Subhanahu Taala. Siapa sifat orang arif dan kita ni akan datang disebut orang arif. Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Sifat arif apa dia? Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Orang yang arif billah ni sentiasa hati dia ittirar dengan Allah Ta'ala. Apa makna ittirar? Siddatul faqri. Sangat-sangat fakir dengan Allah Ta'ala. Ulama misalkan orang yang dikata duduk dalam makam siddatul faqri atau sangat fakir dengan Tuhan ni, ibarat seorang yang maknanya melalui ataupun dia naik kapal, tiba-tiba kapal dia pecah, masing-masing dah terkeluar, dah terpelanting. Ketiga itu, di dalam air itu macam mana rasa dia dengan Allah Ta'ala.
Oh, bulat kan. Ya. Dia tak ada bergantung lain. Dia berharap pertolongan Allah Ta'ala. Mintalah selamat ya Allah. Dia tak ada benda lain lagi dah. Ya, dia tak nampak benda lain. Sebab dia dah terputus segala sebab. Ya, orang panggil dah apa? Dah terketik-ketik air kan. Hati dia bulat dengan Tuhan. Hati dia panggil siddatul fakri. Orang yang sangat fakir hati. Hati para arif billah setiap saat macam tu dengan Tuhan. Walaupun dia duduk dalam rumah besar ataupun kereta besar ataupun dia duduk dalam kediaman mewah, hati dia dengan Tuhan, dia tak pegang dengan tu. Lepas tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, wali besar, Sultanul Arif, dia Sultan Arif. Sehingga dia kata semua wali bawa tapak kaki dulu ni. Masya-Allah, menunjukkan apa kehebatan besar dia ni. Syekh Abdul Qadir Jailani min ahli bait Nabi SAW. Satu hari syaitan datang rumah dia, bawa tongkat buruk. Syaitan kata, engkau ni aku dengar wali besar, tapi tengok engkau punya hidup rumah besar, kapit tenggelam buku lali. Ni wali apa ni, dia kata. Dia kata tak apa, kau nak rumah aku ambil lah dia. Tongkat kau tu bagi aku. Mana boleh, kata engkau tongkat buruk masuk dalam hati dia. Engkau nak ambil rumah aku ambil lah dia. Ya. Bagi syaitan tunggu tak boleh buka mulut dia. Dia kap sekali arung ni. Ya. Setengah daripada sanad Al-Naqsyabandiyah, Abdullah Ad-Dahlawi. Dia ulama besar, Kutubul Aqtab. Kata orang nak jumpa dia. Ya, orang tunjukkan mana rumah dia tu, rumah dia. Macam istana rumah dia ni, wali apa tu? Rumah macam istana besar kan. Masuklah dalam, dia di dalam gitu. Ya. Kawan ni tadi nak jumpa bawa uncang lah, satu uncang kecil, bawa pikul kayu dia uncang. Dia panggil, dia rasa dia adalah orang paling zuhud tu kan. Jadi dia tengok dah nak masuk ke istana tu. Dia nak sangkut barang ni, takut orang ambil kan, mana aku nak letak ni kan. Akhirnya dia letak belakang pintu, tutup rapat-rapat, takut nampak. Dia pun masuk dalam. Tiba dia dalam, dia kata, wah, dia pun apa? Jumpa pada Kutubul Aqtab. Allah. Jadi bila menghadap daripada Tuan Syekh, ya, hati dia pun berkata, ni wali apa jadi rumah besar kan. Belum lagi dia habis nak bertanya, Tuan Syekh kata, ni rumah besar ni tak masuk dalam hati aku, kata. Tapi ada orang tu, dia punya bekal kecil, dia punya uncang pun masuk dalam hati, kata. Bukan main takut orang ambil, siap sorok belakang pintu. Tu beranjak dia kan. Tuan Syekh baca dia A to Z terus. Takut bukan ambil tu peranjat dia tuan-tuan. Rupa dia apa? Min ahli kashfin, daripada ahli kasyaf tuan-tuan. Man arafallah la yasru alai syai'. Siapa yang tidak tertutup ya segala alam daripada semua Tuhan bukakan dengan pancaran nur makrifat itu. Peranjat dia tuan-tuan, tersandau dia. Ya. Kau gisaukan rumah besar ni, kata. Yang kau tadi buncang kau kecil, kau memang takut je. Simpan belakang, siap tutup dengan pintu. Takut orang datang ambil kan, takut hilang. Buncang kecil kau nampak, gitu ya. Boleh tahu, ya. So para arif tuan-tuan, para aulia ni macam-macam cara. Dia menutup tu macam-macam cara. Ya, ada yang tutup dengan kemewahan dunia, dia tutup. Ya, tapi dia sudah matamakin, dia sudah duduk makan tamkin tetap. Bila dia sudah duduk dalam tamkin, jiwa dia tak putus dengan Ta'ala, letakkan apa dunia pun dia tak masuk. Dunia tak dapat tangan. Kita yang bimbang ni, dunia tak banyak tapi dia masuk dalam. Dia masuk dalam yang kacau. Dia teringat di mana-mana ni. Dia tak, dalam dia tak ada. Ma fi qalbi ghairullah. Itu semua pakaian para awliya. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam batin aku, melainkan menghadap sentiasa dengan Allah Ta'ala. Orang ni kalau Tuhan berikan dia dunia banyak pun tak apa, tak ada dunia pun dia tak ada kisah. Sebab dia memandang pada azal. Kata ketapan Tuhan di azal, dia jadi orang kaya, kaya lah dia. Ya? Tapi dia jaga rohani, dia jaga. Jangan dia berpusing menghadap kepada makhluk. Itu sifat para arif billah. Banyaklah tonton tengok cerita para awliya, macam-macam cerita. Yang pelik-pelik kita tengoknya. Itu sifat orang arif. La yazalu tirar wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Sifat yang kedua dia, wala yakum ma'a ghairillahi qarar. Tidak ada benda selain daripada Allah Ta'ala, aminal khalaik wa dunia dan sebagainya, menetapkan hati dia tak.
Jiwa dia tetap seronok, tenang, selesa dengan Allah Ta'ala. Ya. Bagi dunia banyak dia tak. Dia tak ada sangkut kat dunia. Dia tidak sedap dengan dunia tak. Dia tak mengambil. Walaupun dia ada. Macam tadi kan, si Abdullah Ad-Dahlawi, kutub wali besar tu. Walaupun dia duduk situ, dia tidak memasukkan dunia dalam hati dia. Ya. Sebab apa? Dia ada kekebalan. Dia ada, apa nama ni? Kalau panggil apa, kalau kita masuk dalam air pakai sepatu apa tu, dan pakai sepatu, Johnson kan sepatu besar tu. Jadi, mengharung tapi tak basah. Dia mengharung dengan dunia tapi tak basah. Sebab apa? Dia ada benda penahan. Apa penahan dia? Ialah makrifat Allah Ta'ala yang sebenar. Dia wukuf dengan Allah setiap saat. Itu makrifat benteng. Kita ni tak ada kasut. Baru masuk sikit dah habis basuh. Baru nak pijak dah basah tuan ni. Itu biasa para awliya tuan ni. Wala yakunu ma'a ghairillahi qarar. Tidak ada benda selain Allah Ta'ala, makhluk ni menjadi ketetapan dia. Mana sedap, tak kita ambil. Dia tidak mengambil kesedapan dengan khalaik, dengan makhluk. Bahkan dia telah penuhkan batin hati dia kesedapan dengan Allah Ta'ala. Kau dapat taraf ini, Tuhan bagi dia dunia banyak mana boleh tak ada. Contoh dia terbesar di kalangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dunia dia kawal kan, ya, tapi tidak mengendalikan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu contoh di mana. Sebab tu kita nak bina dia kena tuan, banyak zikir tuan. Dia tak ada benda lain tuan. Bukanlah kita ikut zuliman. Dia kata pusing balik perbahasan ulama sufi. Akhir dia kata apa? Kena banyak zikir. Itu dia ubat dia. Zikir dia. Ya, zikir dengan faham dan menghayati itu. Sebab dia benteng. Ya, sebab tu disebut tiap Jumaat kita sebutkan wala zikrullahi akbar. Sungguhnya zikir tu akbar, amalan paling besar dia lah. Dia roh bagi ibadat. Ya, wa aqimus salat di zikri. Dirikan sembahyang tujuan ada zikir makna ada ingat, ada berhadap, maka makna zikir tu luaslah. Ada kala ingat, ada kala muhasabah, ada kala muraqabah, ada kala musyahadah, ada macam peringkat-peringkat. Termasuk dalam makna az-zikr. Segala orang yang arif dan orang yang muhakkik, yang tahqiq dalam makrifat dia, bahawasanya barang yang lain dari Allah itu adamun mahdun. Dia dah tahqiq sini macam mana ni nak kejauhan dan dia pandang dunia ni adamun mahdun, tak ada pada hakikat. Tak ada ni bila daripada sekiranya zatnya tiada disifatkan dengan wujud. Bila tu serta Allah, itu maksudnya. Ya, bila kita lagakan, adukan wujudan makhluk dengan wujudan Allah, itu maksudnya. Habis tenggelam. Sedangkan mereka sentiasa memandang hadrat Allah Ta'ala. Jadi memang kosonglah benda. Kerana jikalau disifatkan dengan wujud, kalau kita sama ni, wujud maknanya dengan wujud Allah, nasai demikian itu bersekutu, membawa kepada syirik. Dan dua wujud, maka itulah menafikan ikhlas tauhid, menafikan kebersihan tauhid kita dengan Ta'ala. Jadi tauhid sebenar apa makna tauhid? Mengesa. Wahada yuwahidu tauhidan, atau fa'ala yufa'ilu taf'il atau wazan. Mana mengesakan, bahawa kita esakan Tuhan dari sudut mana zatnya, sifatnya dan af'al ni. Ya, itu dari segi i'tikad, cuma beza sini dari segi syuhud, mana pandangan dalam. Ya, kalau pandangan dalam kita berasa macam ada orang lain setara dengan Tuhan pula, wujud dia boleh handle sendiri, itu sudah tasyrik. Kita nak buang pandangan tu, yang kita pandang semua keberadaan sebenar yang mutlak ialah dia. Yang ada lain semua muqayyad, itu tak dipandang oleh pandangan ahlillah. Mak dia pandang wujud yang sebenar-benar, dan tidak ada sebenar wujud, la mawjud ala haqiqah wa illallah ta'ala, melainkan Allah Ta'ala. Habis. Dan kata setengah orang yang arif telah menegahkan segala orang yang muhakkik itu bahawa memandang mereka kepada yang lain tertegah. Ya, batin hati dia tolak daripada hakikat, daripada hakikat Ta'ala. Tatkala bila telah sudah tahqiq mereka padanya, daripada mana? Tahqiq daripada syuhud al-qayyumiyah dan ihatatul daimumiyah. Habis. Dimasuk lain dan dimusyahadakan qayyumiyah. Mana keadaan yang mendirikan segala makhluk. Siapa dirikan? Dia. Dalil firman Allah Ta'ala, iaitulah Allahu yudabbirus samawati, tadbir langit dan bumi. Itu mana qayyumiyah. Dia yang awal menjaga. Ya. Dan ihatah maknanya meliputi akan daimumiyah, keadaan kekalan. Siapa yang kekal? Dia. Lain tak kekal, semua habis. Dipandang pada gitu. Dan bila nur pandangan ni terang menguasai jiwa dia, ketika itu dia memandang
yang lain itu dalam keadaan pandangan yang tepat. Ya. Dipandang zahir saja dengan mata luar, tapi mata dalam dia sentiasa hidup memandang kewujudan yang sebenar. Ya. Pandang luar saja dipanggil zulmah, tapi kalau pandang dalam dia ada nur. Dengan pandangan nur inilah memadamkan pandangan-pandangan yang lain, keberadaan yang lain. Di situ dia akan dapat satu tenaga kekuatan iman yang paling hebat. Kedahsyatan iman dia, kelazatan dia dengan Tuhan, kemanisan yang luar biasa, yang siapa rasa, dia rasa. Maka kalau itu kena ilmu ni, kena rasa. Ya, nak rasa dia apa? Buangkan rasa makhluk, dapat rasa dengan Tuhan. Buangkan rasa besar makhluk, dapat rasa besar Tuhan. Buangkan mana rasa keberadaan makhluk, kita akan rasalah keberadaan Allah yang mengawal segala-galanya, yang begitu hebat. Dan kemanisan ini membawa kedekatan yang luar biasa. Dan akan disediakan bagi kita satu makam yang selalu kita sebut, tapi kadang belum sampai. Mana penghapusan pemandangan pada makhluk, la haula wala quwata illa billah. Ini kita sebut tapi belum sampai ni. Kalau sampai ini, dia akan dapat waridat yang hebat. Sebab Rasulullah menyatakan dalam hadis, la haula wala quwata illa billah, ni ialah kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Tuhan. Maknanya siapa masuk, Tuhan akan berikan limpahan dia. Fuyudat, anwar, futuhat, sebagaimana telah didapat oleh para orang yang sampai ke golongan wasilin ataupun arif billah. Dan darajat arif billah atau makam pembukaan ni tidak ditutup. Siapa-siapa Tuhan boleh buka. Yang tak ada dah tutup, tak ada borang, tak ada kota, makam nubuah, makam Nabi tak ada. Jangan ada pula kata Nabi untuk orang Melayu juga, kacau dia. Ya, makam Nabi tak ada. La Nabi ya ba'di, tak ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah SAW. Ada pun makam wilayah ni ada, terbuka. Siapa riadah, mujahadah, minta tolong dengan Tuhan, insya-Allah dibukakan makrifat oleh Allah Taala. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian kata Syekh Abu Hasan Sazili radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Azizna billah. Wa maj'alna. Wa jazid qulubana ya Allah. Wa jazid qulubana ya Allah min nasr wa sudin hatta yantashif lana. Hatta yantashif lana anwar muraqabah wa musyahada bi jayyi wa sayyidina. Ya